Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 17 akan membentangkan adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Kami daripada kumpulan 17 juga terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Izam bin Mazin, nombor metrik 283-805, Muhammad Zuhilmi bin Kasim, nombor metrik 283-846, Vero anak Frankenstein 283-738 serta Azrael bin Basir 284-001. Slide berikutnya akan membincangkan pengenalan bagi adab-adab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulilmi bin Kasim, nombor ID Matrix 283846. Hari ini saya membentangkan tajuk pengenalan. Menurut Kamus Dewan tahun 2005, makan bermaksud mengunyah sesuatu benda yang bukan berbentuk cecair, manakala minuman pula perbuatan seseorang meneguk dan mengisap sesuatu yang cair. Setiap bangsa dan kaum mempunyai cara serta peraturan mengenai adat makan mengikut kesesuaian majlis yang dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izam bin Mazin akan membentangkan sejarah adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Seperti sedia maklum, sunnah Rasulullah SAW telah mengajar kita semua aspek kehidupan, termasuklah adab makan dan minum. Nabi Muhammad SAW juga mengajar umatnya untuk membaca bismillah jika ingin makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan. Semasa menjamu selera juga, baginda tidak makan sehingga kenyang lalu berhenti. Malah, baginda mengajar umatnya untuk berhenti makan sebelum kenyang dan makan apabila terasa lapar sahaja. Sebagai manusia yang berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izam bin Mazin akan membentangkan klasifikasi adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Di era modernisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu dan teknologi makanan sangat pesat. Keadaan ini semakin diperkuatkan dengan kombinasi berbagai disiplin ilmu seperti teknik, biologi, kimia dan mikrobiologi yang dapat menghasilkan berbagai makanan baru dan meningkatkan kualiti makanan sedia ada. Namun begitu, aspek kesihatan juga perlu diutamakan. Sekiranya makanan dan minuman tercemar, ianya akan menyebabkan bakteria, virus dan parasit berada pada makanan tersebut sekaligus dapat memberi kesan kepada manusia seperti cirit-birit. Oleh itu, kekerapan membasuh tangan dan mencuci peralatan memasak dapat mengelakkan kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salmi binti Wahid, nombor metrik 283339, akan membentangkan prosedur adab makan. Menurut Nasrullah Andi Ahmad, setiap lapisan masyarakat perlu mengetahui sekurang-kurangnya asas adab makan dan ketertiban di meja makan. Terdapat beberapa prosedur adab makan yang tidak sesuai dilakukan ketika berada di meja makan. Ialah, pertama, tidak dibenarkan bercakap semasa makan. Kedua, elakkan memasukkan terlalu banyak makanan ke dalam mulut anda sehingga ia menjadi sukar untuk ditelan dan dikunyah. Elakkan daripada mengusik setiap peralatan yang berada di atas meja. Seterusnya, jangan sesekali menggunakan napkin untuk membersihkan peralatan yang tidak bersih. Selain itu, senyap apabila menggunakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulilmi bin Kasim, nombor ID Matrix 283846. Hari ini saya membentangkan kepentingan adab makan mengikut kesesuaian majlis.
Kepentingan yang pertama, melahirkan manusia atau individu yang baik dan mampu menahan diri daripada nikmat fizikal dan material. Kepentingan yang kedua, meringankan beban jiwa, menjauhkan diri daripada segala perbuatan yang tercelah dan menjaga kesihatan, mencegah bahaya, menjaga kebersihan dan kesucian, mencegah pencemaran udara, kotoran dan penyakit serta kuman yang menyebabkan penyakit. Kepentingan yang ketiga, menjadikan kita seseorang yang berdisiplin apabila kita menjaga adab makan mengikut kesesuaian majlis. Dan yang poin yang terakhir, menjadikan kita sesebuah masyarakat akan sentiasa harmoni dan aman sentosa apabila kita menjaga adab ketika makan di sesuatu majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulelmi bin Kasim. Nombor ID matriks 283846. Hari ini saya membentangkan alangan serta cabaran adab makan mengikut kesesuaian majlis. Cabaran dan alangan yang pertama, iaitu pendidikan. Kerana matlamat sesebuah pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti mulia dan berakhlak sempurna ketika makan. Hal ini kerana adab dan etika makan telah diajarkan melalui pendidikan sejak kecil lagi. Namun, setengah orang masih kurang mengamalkan adab yang dipelajarkan. Hal ini menyebabkan setengah orang kurang berhadap ketika makan di tempat orang ataupun di sesuatu majlis. Alangan yang kedua, institusi keluarga. Institusi keluarga yang dikawal oleh ibu bapa memainkan peranan yang utama untuk membentuk akhlak dan adab anak-anak mereka. Hal ini kerana perkara tersebut dinyatakan kerana adab seseorang merupakan hal yang umum diketahui bahawa peranan pembentukannya bukan hanya pada institusi formal iaitu pendidikan, namun harus juga dibantui dan diiringi oleh institusi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dizi Azral bin Basir, nombor kad matriks 284001. Di sini saya akan menerangkan mengenai trend semasa adab makan mengikut kesesuaian majlis. Jadi adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara di dunia ini terdiri dari berbagai kaedah dan keunikannya tersendiri. Sebagai contoh yang boleh dilihat dari cara kehidupan masyarakat sama ada yang berada di barat ataupun di timur, serta dalam kepelbagaian agama dan kepercayaan. Sebagai contoh, Islam adalah sebuah agama besar di dunia ini yang merangkumi keseluruhan aspek kehidupan, termasuklah yang dikaitkan dengan pemakanan serta adab ketika makan. Dalam Islam itu sendiri mempunyai pelbagai jenis tata cara serta adab-adab yang boleh menjadi amalan dan ikutan, terutama sekali yang boleh dikaitkan dengan adab ketika makan ataupun berada di meja makan. Jadi tata cara yang boleh dilihat pada adab sebelum, semasa dan juga selepas menikmati makanan. Jadi selain itu, sikap semasa makan juga menjadi lambang dan kepribadian serta cara hubungan sosial seseorang, di mana individu yang memiliki adab yang sopan dan baik semasa berada di meja makan mungkin akan Jadi seterusnya, kita haruslah bersedia di mana adab ini sentiasalah
perlu ada dalam diri setiap individu. Bagi contoh, dimulai ketika mana kita menerima jemputan untuk hadir ke majlis. Di situ kita perlu menitik beratkan etika berpakaian, ketibaan semasa di majlis, etika dan adab sebelum, semasa dan selepas menjamu selera dan sebagainya, di mana semua ini haruslah dititik beratkan. Jadi pada adab barat, sebagai contoh, penggunaan alatan semasa makan seperti sudu, garpu dan pisau lebih sinonim dengan cara makan barat. Cara memegang juga mempunyai kaedah tersendiri. Sebagai contoh, sudu di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Selain itu, cara memegang gelas, cawan dan sebagainya juga dilihat. Malah cara bercakap semasa menjamu selera juga adalah sesuatu yang penting. Jadi pentingnya adab makan dan minum untuk semua lapisan masyarakat dan bangsa, terutamanya dalam Islam yang meliputi keseluruhan aspek dalam kehidupan dengan perubahan dari semasa dan ke semasa haruslah diutamakan. Jadi selain itu, jenis makanan juga harus dititik beratkan, terutama dari sisi halal dan haramnya, di mana pemakanan yang baik boleh mempengaruhi individu tersebut dari luarannya, ataupun kita boleh cakap zahir dan batin. Jadi oleh itu, setiap bangsa tak kira di mana jua haruslah mengamalkan etika dan adab makan, malah haruslah dididik dan dipupuk. Salam sejahtera tuan-puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Feron Nadfikisten, nombor kad matrik 283738. Seperti yang kita tahu, kumpulan kami telah mengambil tajuk tentang adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Saya dan rakan-rakan saya telah membuat beberapa cadangan bagi menyedarkan masyarakat akan betapa pentingnya adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara ini. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa cadangan yang diperlukan bagi menyedarkan masyarakat akan betapa pentingnya adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Yang pertama, kami telah menjalankan kajian tindakan bagi mengatasi masalah dan punca di kalangan masyarakat. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti daripada mana punca dan masalah ini berlaku. Yang kedua, kami mencuba untuk mencari kaedah baru bagi memperluaskan budaya mengikut adab makan yang betul ketika menghadiri sesuatu majlis atau acara. Kaedah baru yang kami jalankan adalah berdasarkan sejauh mana masyarakat di negara kita yang mengambil berat terhadap topik ini. Yang ketiga, kami akan menggunakan poster untuk tujuan menyedarkan dan memperluaskan kepentingan adab makan ini. Dan yang terakhir sekali, memperkenalkan poster di sosial media seperti Facebook, YouTube atau Instagram. Dengan ini, masyarakat akan dapat memperoleh maklumat yang lebih banyak yang disampaikan, memandangkan di zaman yang serba moden ini, ramai masyarakat yang menggunakan sosial media, tidak kira di mana mereka berada, dan boleh memperoleh maklumat dengan lebih cepat dan tepat. Sekian itu saja daripada saya. Tuntasnya, seperti yang kita tahu, adab makan dikenali sebagai etika atau protokol. Ia juga adalah tata cara sosial untuk upacara rasmi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang seterusnya. Selain itu, semua susunan atur adalah untuk kesempurnaan dan kemuliaan adab majlis. Justru itu, kita perlu menguasai sedikit sebanyak pengetahuan tentang adab makan dalam sesuatu majlis mengikut kesesuaian majlis atau majlis yang mempertabatkan budaya bangsa dan negara. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.